Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ini adalah hari yang boleh saya kata sedih lah untuk diri saya sebab saya akan meninggalkan Bandar Riyadh. Saya dah duduk Riyadh ni hampir 4 tahun lagi lama daripada saya tinggal dekat Puncak Alam. Saya akan menuju ke bandar baru iaitu ke Bandar Mekah. Alhamdulillah saya dapat kerja dekat sana, masih dalam bidang yang sama, alhamdulillah. Terpaksalah kita tinggalkan Riyadh, kita pergi ke Mekah, kita cari pengalaman baru. Jadi disebabkan saya nak pergi ke Mekah, apartmen saya yang dekat Riyadh ni saya kena clearkan lah kan. Jadi kalau korang boleh tengok kat belakang ni, saya dah pack siap-siap semua kat belakang ni dan kita letak dulu barang-barang ni dekat sini. Saya boleh letak dekat sini sampai bulan 4 sebab saya punya kontrak ni habis bulan 4. Maksudnya saya dah bayar advance lah. Kita kat sini dia bayar sekali setahun ataupun 6 bulan kan. So kalau kita dah bayar, kita pakailah. Dia okey, bagus juga macam tu sebab bila kita pindah kan, kita tak rushing tau. Jadi kita dah boleh pack siap-siap, kita letak je dekat sini sementara kontrak ni masih wujud lagi. And then bila kita dah sampai Mekah nanti, kita akan cari apartmen yang baru lah. So bila dah semua selesai semua, kita boleh settlekan urusan dekat sini juga kan. Kita minta lah tolong siapa-siapa kawan-kawan kita ke ataupun kita nak travel balik ke, so terpulanglah pada masing-masing. Selalunya kan kalau saya pergi ke Mekah untuk buat umrah lah selalunya, biasanya saya akan drive dengan wife saya ataupun dengan kawan-kawan saya. Jadi ini first time saya ke Mekah solo drive. Tapi tak apa, saya ada kawan hari ni nak teman saya selama 8 jam driving. Iaitu, ini dia makhluknya. Okey, kucing ni saya tak tahu PL dia macam mana dalam kereta sebab dia paling lama pun dalam kereta sejam je, itu pun dah bising. Kalau 8 jam ni saya tak tahulah. Tengoklah macam mana, nasib lah. Acing ni daripada tadi tahu dia mengiau sebab dia nak makan. Saya tak boleh nak bagi dia makan sebab kita nak travel jauh. Disarankan untuk puasakan kucing ni at least 4 ke 5 jam sebelum. Sekarang ni dia dah gila lah. Dia tengah cari makanan dia. Tapi minta maaf lah Acing nanti sampai kita makan Okey. Dah pukul 9.30 pagi. Kita tak nak buang masa lagi. Jom kita pergi ke Mekah. Kita dah ada dalam kereta. Nampaknya Acing masih tidak buat hal lagi. Acing ketika ini berada dalam posisi berehat. Acing jangan buat PL Acing Acing jangan mengiau sebab Acing punya suara tu nyaring lah Acing. Kalau Aikal dengar kan, telinga akan sakit tau. Jadi apa yang saya boleh sumbat dalam kereta, saya sumbat lah. Yang penting ni TV ni saya bawa siap-siap. Dan selebihnya saya punya baju dan juga barang-barang Acing. Okey, saya nak mulakan perjalanan. InsyaAllah selamat sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Nampaknya Acing masih okey lagi. Acing macam mana? Trip kali ni okey tak? Okey, Acing tak buat hal Dia tak ada buat bunyi-bunyi yang bising-bising. Dia senyap, dia behave. Trip kali ni dia behave. Tak tahulah kenapa. Selalu dia memang bising. Kalau jalan je, dia bising. Maksimum setengah jam ke sejam. Lepas tu dia akan buat bunyi. Tapi kali ni okey. Alhamdulillah. Sekarang ni kita berhenti sekejap dekat R&R. Minyak banyak lagi, tapi saya berhenti sebab saya nak pergi toilet lah. Saya minum air banyak sangat pagi tadi kena buang sikit lah. Saja nak share dengan korang semua, highway daripada Riyadh ke Mekah tak ada tol Jadi apa yang perlu kita buat sebelum mulakan perjalanan, make sure kereta dah service, dah maintain semua okey. Check pressure tayar, semua okey. Isi minyak, zas, jalan terus. Tak payah risau pasal tol free saja. Dekat Saudi korang nak pergi mana-mana, pergi. Tak ada tol. Buat masa ni lah tak ada tol. In future kita pun tak tahu. Highway dia pun selesa. 3 lorong 3 lorong pergi dan balik. Memang luas. Lepas tu dia punya national speed dia 120 ke 140. Tapi tadi saya tengok di sepanjang perjalanan kebanyakan speed adalah 120. Saya rasa ini undang-undang baru sebab sebelum ni memang 140 all the way. Kadang-kadang dia akan down ke 120 kalau kita lalu kawasan-kawasan perumahan. Tapi kali ni saya lalu tadi 120 sahaja. Korang bayangkan 120 selama 800 km, 8 jam perjalanan. Tapi nak buat macam mana, kita kena ikutlah undang-undang kat sini.
kalau kita overspeed, saman on the spot Dia bukan on the spot lah, dia akan tangkap dalam 3-4 hari. Lepas tu nanti dia akan hantar SMS cakap anda ada saman sebab overspeed sekian-sekian. Lepas tu dekat sini kalau dah kena saman, tak ada diskaun Malaysia Alhamdulillah bagus, hujung tahun je ada diskaun saman. Ada diskaun saman kan, sini tak ada. Buat salah bayar, kalau tak boleh nak keluar. Kena clearkan dulu sama-sama tu, baru korang boleh keluar. Maintain 120, senang je. Kereta ni ada apa nama ni, orang panggil auto cruise. Kita speed sampai 120, lepas tu kita setkan dia sahaja. Lepas tu kita pegang steering control. Kalau nampak kereta kat depan, kena brake lah, jangan langgar pula. Kita akan bergerak sekarang. Kita akan pergi ke R&R yang seterusnya untuk isi minyak. Jom. Al-Mukarramah Road, Riyadh, Mecca Highway. Kita dah sampai dekat R&R yang kedua. Jadi kalau kita dah sampai dekat R&R yang kedua, bermaksud kita dah separuh perjalanan daripada Riyadh ke Mekah. Jadi daripada Riyadh tadi kita gerak pukul 10, sekarang dah pukul 1.20. Berapa jam? 10, 11, 12, 1, 2, lebih kurang lah 4 jam. Jadi dia punya, orang kata apa, dia punya hint dia, kalau kita dah sampai sini, maksudnya ada lagi separuh perjalanan. Dekat sini biasanya orang-orang daripada Riyadh lah, dia akan berhenti rehat sekejap dalam sejam, setengah jam macam tu, untuk just nak refresh balik, isi minyak, lepas tu minum-minum sikit, lepak-lepak sikit, solat kat sini. Lepas tu diorang terus akan bergerak ke Mekah. Dekat sini ada McDonald's, depan tu ada drive-thru. Kalau kita nak minum kopi ke, ataupun kita nak minum teh ke, kita boleh singgah dekat situ. Lepas tu dekat sebelah sana, kalau korang nampak, itu semua kedai-kedai makan yang di sebalik McDonald saya tak sempat nak rakam. Itu exit keluar balik untuk ke jalan besar lah. Dekat situ ada masjid. Nampak tak masjid situ? Itu surau kita nak pergi surau kejap lah, solat. Tapi saya ingat saya tak nak solat dekat sini, sebab saya lepas ni nak terus straight pergi Taif. Dekat Taif ada satu masjid ataupun mikat point lah. Dekat mikat point tu ada masjid, jadi kita boleh semayang asar jamak terus dengan Zohor dekat sana. Sebab kita pun dijangka sampai dekat Taif ataupun dekat mikat point tu dalam pukul 5.30 macam tu. Jadi saya rasa saya teruskanlah perjalanan, sebab saya sebenarnya nak kejar masa ni. Saya tak nak sampai Mekah lewat sangat, sebab saya ada masalah kalau drive malam-malam ni, saya tak apa-apa nak nampak. Saya nak check Acing je Acing? Acing nak buat umrah ke? Mana boleh, Acing binatang. Acing baik tau hari ni, dia tak bunyi lah. Nak tengok jap, check Acing jap. Acing? Acing okey Acing? Kita dah sampai Bandar Taif pukul 4.58. Biasanya kan kalau kata saya isi minyak full dekat R&R kedua tadi, selalunya ada baki tau bila kita sampai dekat mikat point masjid yang saya nak pergi nanti. Tapi kali ni macam tak cukup lah. Padahal speed tak laju pun, 120 saja kan. Ada masalah tau, tadi masa tengah bawa kereta, dengar ada bunyi benda bergesel tau dekat jalan raya. Ingat kau bunyi apa? Sekali bila cek bawah kereta, Rokia, apa benda yang tertanggal ni, saya pun tak sure lah. Cuba tengok bawah sikit. Aduh, rasanya cover engine ni. Ayo. Jadi mekanik sekejap tadi habis buka jaket. Maksudnya macam besar lah masalah tu kan. Lepas tengok tadi, rasanya tu cover engine kat bawah, dia gugur tadi. Rasanya terlanggar something masa kat highway, cuma tak perasan bila kat mana. Jadi kita nampak tau engine tu punya bahagian dalam lah. Bahaya, takut kalau kita kena batu ke apa ke, dia terus straight kena engine. Memang nampak tadi puli bawah tu memang dah terdedah. Jadi memang nak kena cari workshop lah.
Masalahnya dekat Taif ni saya tak tahu workshop kat mana. Tak apa, kita gamble je lah, lillahi ta'ala je. Cari workshop kejap. Ok, kita dah sampai workshop. Ada hikmah lah minyak habis. Sebab kalau tak isi minyak tadi, tak tahu cover enjin bawah tu pecah. Lepas tu stesen minyak tu betul-betul sebelah workshop. Minyak tu punya stesen dekat belakang sana, workshop dekat sini. Ush. Tapi memang teruk lah bawah tu. Memang dah nampak dah enjin tu punya apa tu, tali sawat tu kan. Risau apa kalau kata ada batu masuk ke apa benda ke pasir ke, habis. Bye bye, nak repair lagi lah. Tak tahulah apa dosa saya buat hari ni. Foreman tu cakap dia boleh repair je, tapi kalau dah repair tak macam baru, of course lah kan. Bila tanya dia ada part tak, ingat nak belilah pasang terus. Dia kata part tak ada, hari ni kedai tutup. Sebab hari ni hari Sabtu. Sabtu mungkin cuti lah. Masalah sini satu, bahasa je. Dia orang tak boleh cakap English, saya tak boleh cakap Arab. Arab pun boleh cakap nombor je dengan makanan. Memang kena belajar lah bahasa Arab lepas ni kan. Sementara tengah tunggu foreman tu repair kereta, kita minum chai dulu. Masa tengah beli chai tadi kan, terfikir tau, rasanya kan ni sebab saya lewat-lewatkan solat. Ingat tak tadi masa kat RNR nombor 2 tu, saya cakap saya tak nak solat dekat sini, nak solat dekat Masjid Mikat. Padahal boleh je solat dekat RNR tu kan. Tapi saya kata let lu tengok Tuhan bayar cash. Kepada penonton Muslim, jangan lewat-lewatkan solat. Tuhan nak tunjuk kejap apa. Tengok ni, contoh dah ada dah depan mata. Alhamdulillah, selesai dah. Bolehlah kan nak protect enjin tu daripada terkena batu-batu daripada bawah bila kita drive. Tapi bila fikir balik kan, sebenarnya kan Tuhan tu sayang hamba dia tau. Walaupun saya tadi nak delay semayang kan, macam nak tangguh-tangguhkan solat kan, dia bagi ujian sekejap, time tu juga dia bagi. Lepas dia dah bagi ujian tu, dia gerakkan hati saya untuk isi minyak dekat Taif. Kalau tak, tadi saya ingat saya memang nak teruskan pergi ke Masjid Mikat tu. Tapi macam tergerak hati nak isi minyak dulu. Bila lepas isi minyak tu, baru perasan ada benda yang tak kena dengan kereta. Bila check tengok, rosak lah, dah pecah dah bumper bawah tu. Lepas tu workshop tu pula sebelah je stesen minyak. Dekat betul, memang betul-betul dekat. Memang jalan sekejap je, tak sampai seminit pun. So bila dah sampai dekat workshop tu pula, dapat pula foreman yang okey, buat kerja elok. Lepas tu dia charge murah je untuk repair semua benda tu, dan hasil kerja dia baik je. Saya cuma bayar dia RM50 sahaja. Kiranya pada saya harga tu murah lah, dan dia punya workmanship dia sangat bagus. Tengok, Tuhan sayang hamba dia. Kita je hamba lupa dekat Tuhan. Insaf kejap. Okey lah, habis sesi insaf, kita nak pergi ke Masjid Mikat. Nama Masjid Mikat yang kita nak pergi ni, nama dia Masjid Mikat Wadi Mahrim. Okey, go, jom. Kita dah sampai Mikat Wadi Mahrim. Kita akan solat dekat sini, dan lepas tu kita akan teruskan perjalanan. Okey, baiklah, dekat Taif ni dia ada 2 mikat point. Satu adalah dekat sini, Mikat Wadi Mahrim, dan satu lagi adalah dekat Khan Al-Manazil. Dekat sini biasanya orang-orang yang mikat dekat sini dia datang pakai kenderaan persendirian. Sebab apa? Daripada sini nak ke Mekah, jalan dia berliku-liku. Jadi kenderaan berat macam bas tak sesuai. Jadi bas-bas semua akan pergi ke mikat point yang satu lagi, iaitu Mikat Khan Al-Manazil. Jadi dekat Mikat Khan Al-Manazil tu dia sesak sikit lah. Dia sesak, dia ramai orang. Sebab apa? Semua bas-bas yang bawa jemaah daripada Riyadh ke daripada mana-mana lah seluruh Saudi, dia akan stop dekat situ. Sebab bas tak boleh nak lalu ikut laluan Mikat Wadi Mahrim ni. Sebab Mikat Wadi Mahrim tu macam saya cakap tadi, jalan dia berliku. Memang kenderaan berat tak boleh nak lalu langsung, cuma kenderaan persendirian sahaja. Sebab tu saya kalau nak mikat, nak buat umrah, saya akan pergi ke Wadi Mahrim ni. Dia lagi selesa lah, dan orang pun tak ramai, dan tak payahlah nak berebut-rebut kan dengan orang. Kalau nak compare dengan Khan Al-Manazil, memang sangat ramai orang dan sesak, dan kena sabar sikit lah. Okey, kita nak solat dulu. Lepas kita solat ni, kita akan teruskan perjalanan kita ke Mekah, insya-Allah. Acing dah bising dah kat belakang tu. Acing! Acing!
Okey, alhamdulillah selesai dah semua. Jadi kita akan straight terus ke Mekah. Semoga perjalanan ke Mekah ni dipermudahkan. Janganlah lagi ada benda-benda yang tak sedap lah nak dihadap InsyaAllah. Ya Allah, permudahkanlah urusan hamba-Mu ni untuk ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Saya dah sampai Mekah, alhamdulillah. Saya duduk dekat hotel ni Samasul. Saya pilih hotel ni sebab first dia murah dan kedua dia pet friendly lah sebab saya bawa acing kan. Jadi acing boleh duduklah dalam bilik ni. Dia bagi tempat ni nak kata mewah tak, biasa-biasa je lah sebab harga dia pun murah je, dalam RM70 satu malam. Consider murah lah. Cuma parking lah, saya parking kereta kat sini. So parking mana-mana available kat sini boleh parking, dan juga ada parking spot juga dekat sebelah dalam. Jadi kalau korang yang low budget boleh duduk kat hotel ni. Recommended lah, cuma kereta kena parking sikit susah lah. Tapi ada je parking, jangan risau, selamat kat sini insyaAllah. Jom kita tengok condition bilik dalam hotel budget ni macam mana. Berbaloi ke kita bayar RM70 satu malam? Okey, hotel ni ada lift. Kita pergi bilik kita tingkat 2, tutup. Dah sampai tingkat 2, kita keluar. Bilik saya dekat sana. Jadi sebenarnya kan, ini sebenarnya satu apartment tau. Jadi ada 3 bilik. Satu bilik, bilik 1, bilik 2, bilik 3. Dan sini dapur. Tapi sebab tak ada siapa nak sewa satu apartment yang besar, dia sewakan per bilik lah. Dia sewakan bilik, pintu utama tu dia buka. Jadi dia sewakan saya bilik ni. Jom kita tengok berbaloi ke bayar RM70 satu malam. Kunci dia rare, tradisional. Okay. Acing dah sambut. Dia bagi 2 katil. Saya dah baring tadi kat situ. Jadi ini 2 katil. Dia bagi satu meja makeup ke, meja kerja ke, terpulang nak pakai macam mana. Dapat satu TV. Ada satu cermin besar kat sini. Dan ada satu sofa kat situ. Dan ada satu almari. Okey, jom kita tengok toilet dia. Toilet ni penting ni. So, ini keadaan toilet dia. Bolehlah dia buat satu space ni untuk tempat mandi. Dan ni tempat untuk kita melabur amanah saham. Ada satu sinki. Okey lah, sebab saya rasa ni bangunan lama. Dia renovate balik, nampak jadi macam baru. Dia punya aircon jenis window tapi yang versi modern punya. Tak sangka pula sekarang ni ada AC window tapi inverter. Susah nak cari, kalau ada pun mahal. Ada jendela, saya tak buka lagi, saya nak tengok ada apa. Sekejap kita buka tengok ada apa. Ada dinding. Tutup balik lah. Jadi dengan bayaran sebanyak RM70 satu malam, dengan fasiliti yang macam ni, korang rasa berbaloi ke tak berbaloi? Cuba komen kat bawah. Okeylah, sampai di sini saja perkongsian saya pada kali ini. Badan saya penat, saya dah memandu sehari suntuk. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum semua. Bye.